Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini memang pahit, memang pedih, memang sakit, memang tak enak ditelan ramai. Terutamanya mereka yang sudah terlibat dengan tuduhan dan dakwaan sakau. Tak apalah, cabaran kerajaan perpaduan sekarang ini memang besar. Tapi sekurang-kurangnya tidak ada kes sakau. Itu paling best. Banyak double whammy, dua keadaan buruk wujud pada masa sama kerajaan perpaduan yang sudah 20 bulan ini. Saya beri perspektif. 1. PH menang PRU 15 dengan 38% undi popular berbanding Perikatan Nasional hanya 30%. Walau lagi popular dari PN, Perikatan Nasional, PH masuk memerintah negara dengan populariti kurang 50% rakyat Malaysia. Itu cabaran besar sebagai kerajaan. Masuk jadi kerajaan pula, mereka terpaksa ambil tindakan tidak popular untuk rakyat, tetapi baik untuk negara, seperti penyasaran subsidi dan memecahkan monopoli. Ini double whammy yang pertama. Sudahlah menang tidak berapa popular berbanding Barisan Nasional yang dapat 2/3 satu ketika dahulu, nak kena pula buat polisi yang memang lagi tak popular. Itu menagih kecaman juga. Kesian kan? Tapi tak apalah, itu realitinya. Dari segi undi Melayu, PH dapat tidak sampai 15%. Manakala rakan gabungan BN dapat 32%. Kombinasi dapatlah mereka 47%, berbanding Perikatan Nasional 53%. Kerajaan perpaduan ini banyak bergantung harap pada undi bukan Melayu, yang terdiri daripada 42% populariti atau populasi rakyat Malaysia. Itu yang buat mereka bertahan jua. Mereka mengharapkan UMNO bawa undi Melayu, tetapi tidak jadi begitu. Apabila presidennya memecat hampir separuh pemimpin dan walod UMNO yang Melayu, orang Melayu yang feudal ini mengikut juga. Yang tinggal dalam UMNO hanya geng Zahid Hamidi, walod UMNO lain sudah keluar. Ini double whammy kedua. Sudahlah kerajaan perpaduan memerintah kurang undi Melayu, rakan sekutu pun kurang membantu ke arah itu apabila ramai warlord lari ke bersatu. Nakkan undi Melayu sebagai penduduk majoriti, kerajaan perpaduan kena ada tokoh sendiri. Dalam berpolitik, orang Melayu ini masih feudal. Mereka perlu ada tokoh yang mereka nak pajak otak. Pembesar-pembesar Melayu yang mereka boleh taksub dan suka gila kepadanya. Masalahnya dalam kerajaan perpaduan, tokoh besar hanya tinggal Anwar Ibrahim. Zahid Hamidi sudah tainted atau expired menunggu masa diganti. Yang muda-muda pula hanya jadi tokoh kalangan masyarakat Bangshar, Lembah Pantai dan Pandan yang tidak berhubung dengan penduduk semi-urban dan kampung. Nama besar dengan gerombolan pentaksub sudah dengan pembangkang. Contohnya Tun Mahathir dan Hadi Awang dengan bani wala mereka. Walajib pula in no man's land, bukan dengan kerajaan perpaduan. Selagi Najib tidak keluar, mana-mana kerajaan pun mereka akan tentang. Sekarang kita ada tokoh baru, Sanusi pula, punya impak tinggi kepada orang muda. Malah KJ yang ada pengikut sendiri sudah nampak berpatah arang dengan kerajaan perpaduan. Memang double whammy. Tapi tiada sakau. Banyak lagi double whammy kerajaan ni. Nak tarik subsidi, double whammy dengan kenaikan harga. Nak ambil hati penduduk majoriti, penduduk lain rasa disisi. Buatkan mereka sedar, bukan senang nak jadi kerajaan. Bukan hanya skill guling-guling di jalanan.
Apapun, kerajaan perpaduan inilah yang dipilih memerintah negara, bukan dengan undi popular rakyat saja, malah pilihan Majlis Raja-Raja. Makanya, bertabahlah 3 tahun ini. Kita doakan mereka berjaya mengemudi dengan segala macam polisi. Asalkan tiada kes sakau menyakau dan tidak tukar perlembagaan nak kacau penduduk majoriti, saya akan sokong kerajaan perpaduan ini. Loyalty to the country always, loyalty to the government only when they deserve it. Setakat ini kita sokong lagi. Kalau Hawk ke laut dalam, PR16 kita cari ganti. Ini ditulis oleh seorang penulis yang terkenal, yaitu Liana Marzuki. Sekurang-kurangnya, yang penting tiada kisah kau. Apa pendapat kamu? Jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kan aku udah kata, pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional Pembangkang ini paling pintar sekali. Memang paling pintar bagi cadangan yang lucu, lawak, dan selamba. Hari ini sekali lagi Wan Faisal, Wan Ahmad Kamal, yaitu Ketua Perikatan Nasional. Ketua Perikatan Nasional pula. Ketua Pemuda Perikatan Nasional mengundang kecaman orang ramai apabila membuat pengosoran satu sor yang agak lucu dan memang tak tahulah. Sehingga netizen kata, mereka ni hanya pandai buat cadangan yang tidak bernas, bahkan cadangan itu akan menyebabkan kerajaan lingkup. Kalau aku tak silap dulu, Wan Faisal inilah yang pernah memberikan cadangan supaya membuat cetakan uang banyak-banyak. Ini paling lucu lah kan. Hari ini Wan Faisal sekali lagi dapat kecaman tahap Degaban Mahadewa Kayangan. Apabila beliau selamba saja, lontar sor bernas, ramai orang kecam cara PN urus takbir ekonomi negara. Kepincangan urus takbir ekonomi negara semasa Perikatan Nasional pernah bergelar kerajaan semakin terbukti gagal dengan cadangan selamba ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal. Bayangkan cadangan beliau ini selaku Ketua Pemuda Perikatan Nasional dilihat mengundang kecaman orang ramai apabila mengusurkan pihak Malaysia Airport Holding Berhad atau MAHB membuat pinjaman. Ini paling tak boleh terima pakailah, kata netizen. Dari manalah Wan Faisal boleh dapat idea nak buat pinjaman ini, kata mereka. Kan dah bagus ada melabur free orang melabur. Melabur tu dia bagi duit kat kita untuk urus bagi mendapatkan keuntungan untuk dia dan untuk kita. Yang hang nak buat pinjaman tu kenapa? Anda tahukah pinjaman tu merugikan? Berutang, tahu tak berutang? Negara kita ni dah ada hutang 1.2 trilion. Nak tambah hutang lagi kah? Itu yang aku nak tanyalah kepada Ketua Pemuda Perikatan Nasional ni. Apa sebenarnya dia terfikir sehingga mengusurkan pula membuat pinjaman? Katanya, ini alasan Wan Ahmad Faisal ini. Beliau kata, MAHB ini kaya dengan tunai. Jadi kalau nak melabur, MAHB boleh saja labur. Malah untuk baiki operasi. Malah sudah dilanjutkan konsesi. Taraf rating kredit MAHB adalah AAA. Mudah nak pinjam dengan kos yang rendah. Yang ini paling dikecam. Kata mereka mentang-mentang lah mudah dapat pinjaman, buat pinjaman lah pula. Kanlah bagus ada pelabur. Aku pun tak dapat fikirlah. Mungkin kalau dia ni, kalau ada peluang untuk buat pinjaman, selagi ada kelayakan dia akan buat pinjaman sampai maksimum. Macam itulah kali lah kan. MHB juga boleh meminjam sampai 9.8 bilion. Ini betul-betul tak boleh pakai punya idea lah. Nak meminjam sampai 9.8 bilion. Nak bayar macam mana? Itu yang aku nak tanya. Inilah yang akan melingkupkan MAHB kalau tak mampu bayar. Dia tunggu pelabur supaya tak perlu hutang. MAHB sendiri mampu sebenarnya untuk raise capital, kata Wan Faisal, untuk tambah baik operasi. Katanya dalam wacana sinar baru-baru ini,
Wan Faisal mengaitkan keputusan penjualan sebahagian saham MHB kepada Global Infrastructure Partners GIP dengan firma BlackRock milik Israel. Susulan itu, rata-rata netizen mengecam cadangan bernas Wan Faisal tersebut dengan berpendapat bukan sahaja hutang negara bertambah, malah mengakibatkan defisit negara melambung. Antaranya pengguna X Asrat Malaysia yang menegaskan kemahiran Perikatan Nasional dalam menambah hutang negara semasa menduduki Putrajaya. Katanya, inilah yang dilakukan ketika Perikatan Nasional mentadbir sehingga hutang yang ditinggalkan mencecah 1,5 triliun. Itulah kan. Itu memang mudah untuk difahami. Kalau anda tak faham, kalau anda kata aku spin dan sebagainya, memanglah kamu ni tak pandai-pandai diajarlah kan. Kalau kamu kata spin lagi, ini bukan spin. Ini ilmu ekonomi yang mudah. Nah, selesaikan satu masalah. Anda nak berhutang. Pernah dengar lagu? Korek lubang, tutup lubang. Korek lubang, tutup lubang. Korek lubang sebelah, tutup lubang sebelah. Korek lagi, tutup. Lama-lama, keliling pinggang hutang. Nak selesaikannya, akhirnya jual MHB. Bila jual, kena kecam lagi. Aduh, aku pun tak tahulah. Sehingga netizen kata inilah yang dilakukan ketika PN mentadbir sehingga hutang yang dilakukan mencecah 1,5 triliun. Sementara itu, Ed Suryadi kata PN semasa menjadi kerajaan dari Mac 2020 hingga Oktober tahun 2022. Hutang negara bertambah 300 bilion. Bayangkan, bertambah 300 bilion selain duit simpanan KWSP rakyat lebur RM 142 bilion. Inilah idea terbaik YB Machang pasal MHB. Tambah hutang untuk kembangkan bisnes. Konsep yang boleh lingkupkan MHB katanya lagi. Aku yang tak berapa pandai ekonomi ini pun pandai ada belajar sedikit saja di universiti dulu tentang ekonomi pun tahu sangat tentang benda ni. Jangan sekali-kali kembangkan idea bisnes anda dengan cara korek lubang, tutup lubang, hutang sini sana. Itu paling nahas. Anda buat bisnes dengan berhutang nahas. Paling bagus cari pelabur. Karena pelabur itu, dia bagi duit dia untuk kita uruskan. Kita tak perlu pun berhutang dengan dia. Dia hanya shareholder dan dapat keuntungan daripada apa yang dia labur kepada kita. Kan bagus macam tu. Aduh, ni aku tak tahulah. Risiko sekarang ini untuk rugi sangat besar. Keadaan ekonomi dunia tak menentu tahu. Kita tak tahu bila-bila masa saja tiba-tiba ada lagi pandemik COVID. Tidak tahu COVID keberapa. Tiba-tiba penerbangan pula ditutup lagi. Kapal terbang tak terbang lagi. Nak bayar hutang macam mana? Anda jawab sendiri. Sebelum ini Menteri Keuangan kedua Datuk Seri Amir Hamzah telah memberikan penjelasan terperinci mengenai cadangan mengambil alih MHB melalui penubuhan konsortium yang diterajui Hazanah dan KWSP. Dalam sesi penerangan di Kamar Khas Parlimen minggu lalu, Amir Hamzah antara lain menjelaskan penglibatan GIP dan MHB dalam MHB hanya sebagai pelabur dan rakan teknikal. Beliau berkata, kerajaan akan terus memegang saham khas atau golden share dalam MHB, termasuk mempunyai kuasa untuk melantik pengerusi dan pengarah urusan MHB yang kedua-duanya mestilah warga negara Malaysia. Jadi, saudara-saudara sekalian, ini antara komen netizen yang paling menarik. Jika Perikatan Nasional mentadbir untuk naik taraf MHB, mereka memilih supaya buat pinjaman. Kesannya hutang negara bukan saja bertambah, bahkan menambahkan defisit negara. Inilah yang dilakukan ketika Perikatan Nasional mentadbir sehingga hutang yang ditinggalkan mencecah 1,5 triliun, kata Ed Asrat Malaysia. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin ada orang bersorak gembira. Mereka kata orang yang ada gelaran PhD, ada kedoktoran kalah kepada seorang pekerja biasa, kata mereka. Benarkah itu yang berlaku? ISO berjaya menumpaskan PhD
dengan beberapa perkara yang berlaku di Sungai Bakap. Tapi ada satu penemuan yang menarik daripada netizen yang kita harus kongsikan kepada anda semua, yaitu Jokowi dulu pun dikecam kerana buat subsidi bersasar, tapi menang lagi penggal kedua. Ada orang kata pengenalan subsidi diesel bersasar oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia pada waktu ini akan membawa musibah besar kepada beliau, dan ada yang mengatakan sehingga boleh menyebabkan Anwar Ibrahim mungkin tidak akan menjadi Perdana Menteri lagi pada penggal akan datang kerana kalah. Tetapi ini penemuan yang menarik, yaitu Jokowi pun dulu dikecam ketika membuat subsidi bersasar, tapi akhirnya menang juga pada penggal kedua. Itulah yang saya faham bila dengar kata-kata pertama walaun meraihkan kemenangan dengan bangga menyebarkan ISO berjaya kalahkan PhD. Tak apalah, itu baru permulaan, belum lagi sampai kepada pekerjaan di lapangan. Kita bukan hanya melihat di dalam kempen ataupun keputusan pilihan raya. Kita nak melihat sebenarnya yang paling penting ialah gerak kerja di lapangan. Sejauh mana ISO boleh menghasilkan pembangunan, menyelesaikan masalah, membuat idea-idea baru di tempat beliau. Jangan sampai ISO pula kalah teruk oleh PhD nanti. Saya bukan kata calon PN yang menang itu tidak pintar. Tetapi walau zahirkan begitu, bukan alasan ekonomi, subsidi diesel, harga barang, atau sebab isu air dan lain-lain. Mungkin ini puncanya, wakil rakyat yang diangkat PAS, jahil bila bercakap isu ekonomi, polisi, dan pentadbiran kerana kebodohan dianggap hal yang dipuji. Bekas Menteri PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man tak faham apa itu ISO. Pimpinan PAS Fadli Sari memuji inflasi 0.9% di Kelantan, walhal itu tunjukkan ekonomi yang lembab atau pengangguran tinggi. Ini PRK pertama selepas subsidi diesel bersasar diumum. Dalam keadaan Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim tahu PRK akan diadakan. Dari 6 PRK, 4 dimenangi oleh Madani. Jika menyelamatkan negara dengan memperbetulkan balik sistem subsidi jadi punca kekalahan, bagi saya itu reaksi biasa. Dan Madani terima sahajalah dengan hati terbuka. Kerana apa yang dibuat ini demi negara dan anak cucu. Tiada Perdana Menteri dalam Malaysia sanggup dikecam dengan melaksanakan subsidi bersasar, melainkan hanya Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani yang ada sekarang ini. Yang lain pula, Perdana Menteri yang lain, kerajaan-kerajaan yang lain, terutamanya Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin, hanya pandai bercakap tapi tiada keberanian untuk berbuat itu. Demikian. Ada yang kata sedang dibincang, dipertimbang dan macam-macam, tetapi tiada satu pun sanggup mengambil risiko untuk menyelamatkan negara, membuat subsidi diesel bersasar. Mereka lebih pilih keuntungan menang pilihan raya, memilih cara yang popular berbanding dikecam. Tapi Anwar Ibrahim sanggup melakukannya itu demi siapa? Bukan untuk diri beliau, tapi untuk negara kita yang cintai ini. Hanya Anwar yang mempunyai keberanian seperti itu. Dengan hutang negara kini sudah mencecah 1.2 trilion, iaitu 63% dari keluaran negara kasar negara KDNK, atau 1.5 trilion jika campur liability, lebih 80% dari KDNK. Tidak patut kerajaan terus bersenang-lenang berhutang untuk terus bagi gula-gula kepada rakyat. Angka 60% itu dah dikira amaran, apalagi kalau sudah cecah 80%. Kalau dah 100%, ingat tak sebuah negara dulu terpaksa dimufliskan kerana telah meminjam uang daripada Badan Kewangan Dunia? Kalau itu kita kena, baru kita tengadah terpadan muka.
Mengurangkan defisit fiskal, kurangkan hutang dan meletakkan prioriti perbelanjaan kerajaan pada hal yang sepatutnya mesti juga dibuat suka atau tidak. Kerajaan Madani akan diingati telah menyelamatkan negara dari bencana ekonomi. Apatah lagi Kerajaan Madani telah meluluskan Akta Kebertanggungjawaban Fiskal 2023 untuk mengekang dari kerajaan masa depan berhutang dengan cara yang tidak bertanggung jawab dan mengharapkan anak cucu kita yang menanggungnya. Yang ini sangat-sangat kita puji dan kita ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Madani kerana meluluskan Akta Kebertanggungjawaban Fiskal tahun 2023 untuk mengekang daripada kerajaan masa depan berhutang dengan cara yang tidak bertanggung jawab dan hanya mengharapkan anak cucu pula yang menanggungnya. Yang ini bagus. Kalaulah tiba-tiba Anwar Ibrahim Kerajaan Madani perpaduan ini tumbang, diganti oleh Perikatan Nasional atau siapa-siapa sajalah, ingat akta ini. Mereka tak boleh berhutang sesuka hati juga. Nah, waktu itulah mereka akan mula fikir subsidi minyak itu atau cara-cara lain untuk menangani masalah keberhutangan itu akan digunakan juga, dan pasti pada waktu itu mereka akan terikut juga mengguna juga cara Anwar Ibrahim. Malangnya Anwar Ibrahim yang terpaksa memulakan dan dikecam pula, nanti mereka juga yang akan tiru ikut. Cuma seperti biasalah dalam film atau sejarah, hero biasanya dilihat kala dulu. Tahun 2014, Jokowi dikecam sehebat-hebatnya dan rakyat protes di jalanan kerana menghapus subsidi pukal bahan bakar dan jadikannya bersasar hanya 29 hari selepas angkat sumpah sebagai presiden. Waktu itu inflasi naik. Akhirnya rakyat faham dan dia menang semula penggal kedua pada tahun 2019. Yang penting, penerangan kerajaan kena jalan. Jika pengundi PRK marah kerana harga barang, bagi saya rakyat tertekan ketika ini kerana harga barang yang telah melambung naik sejak zaman tebuk atap yang pernah cecah 4,7% inflasi. Semasa kerajaan tebuk atap, harga minyak masak botol naik sehingga RM50 pada Mei tahun 2022. Minyak paket hilang kena sorok oleh anak menteri. Ayam naik RM12 pada Jun 2022. Telur sepapan naik sampai RM18.50 pada November 2022 dan kadang-kadang hilang. Menteri paling ramai tapi cacah merbah. Harga yang naik takkan mudah lagi turun. Seperti dulu menaikkan harga barang asas yang dikawal kerajaan. Peniaga yang jual makanan siap tetap tidak turunkan semula harga mereka. Ceklah CPI. Itu yang rakyat masih terasa bahangnya kerana gaji tak naik. Apa yang Madani berjaya buat? Turunkan inflasi dari 4% menjadi 1,5%. Sebab itu, CPI zaman Madani ini graf semakin landai. Kenaikan harga barang mula terkawal. Jika selepas penyasaran subsidi diesel ini inflasi naik 2%, angka itu masih dianggap terkawal. Inflasi yang melebihi 4 hingga 5% di negara maju atau 6 hingga 8% di negara sedang membangun dianggap sebagai tanda amaran bahawa ekonomi mungkin sedang overheating. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.